Okey, kali ni cikgu nak tunjukkan berkaitan dengan akaun pelupusan ini. Okey, video sebelum ni awak dah tahu bagaimana mesin jahit ni, iaitu aset bukan semasa ni boleh wujud di sebelah debit, bagaimana susut nilai terkumpul ni boleh wujud di sebelah kredit, dan bagaimana bank ni boleh wujud di sebelah kredit juga. Okey, cikgu nak tunjukkan lagi berkaitan dengan akaun pelupusan ini. Okey, cikgu tunjuk sekali lagi akaun pelupusan. Ini contoh yang cikgu akan tunjuk kepada awak. Okey, akaun pelupusan, cikgu ambil tarikh tahun lepas lah, 2019, contoh Disember 31. Cikgu tulis siap-siap Disember 31. Okey, pertama sekali apa yang kita akan record di sebelah debit, contoh cikgu bagi perabot nilai dia 10,000. Okey, dia berada di sebelah debit. Okey, kemudian di sebelah kredit, cikgu letak di sini susut nilai terkumpul. Tak muat cikgu letak di bawah macam ni. Okey, cikgu bagi contoh susut nilai terkumpul 4,000. Ni contoh je tau, contoh saja. Dan satu lagi, kalau kita jual perabot ni dengan cek, kita terima cek, kita akan tulis bank. Cikgu bagi contoh begini. 2,000, kita dapat 2,000 je kita jual perabot ni. Okey, ini contoh. Sebenarnya akaun pelupusan ni tujuan dia untuk mencari untung atau rugi pelupusan. Kenapa kita kena buat akaun? Kita nak jual aset, kenapa kita kena buat akaun? Supaya bisnes itu tahu untung ke rugi. Sekiranya untung, ia akan dimasukkan dalam hasil. Sekiranya rugi, akan diisytihar sebagai ini awak tahulah, belanja. Belanja, ulang kaji debit, hasil, kredit. Okey, boleh. So itu tujuan dia akaun pelupusan ini diwujudkan. Okey, kita berbalik kepada soalan ini. Cikgu tunjuk soalan ni. Okey, pertama sekali, bila awak dah isi perabot, bila awak dah isi susut nilai terkumpul, bila awak dah dapat maklumat bank, maka awak kena tutup akaun pelupusan ini. Okey, sekarang cikgu tunjuk. Kita kena tutup, semua akaun kita kena tutup. Okey, cikgu tunjuk bagaimana kita nak tutup akaun ini. Pertama sekali, cikgu ajar anak-anak murid cikgu, pertama sekali bagaimana kita nak tutup akaun pelupusan ini. Awak cari sebelah mana yang paling besar. Okey, dalam situasi ini sebelah debit paling besar iaitu 10,000. Maka yang paling besar akan kita samakan di kedua-dua. Yang besar akan menguasai di bawah tu. Kita akan sama di kedua-dua. So sebelah mana yang tidak mencukupi? Sebelah kredit. Berapa yang tidak mencukupi? Berapa? Teka berapa yang tidak mencukupi? 4,000. Betul tak? 4,000 tambah 2,000 tambah 4,000, 10,000 kan? Jadi sekiranya sebelah kredit ini tidak adalah 4,000 ni, kita panggil angka pengimbang yang boleh menyebabkan mereka balance. So sekiranya sebelah kredit wujudnya angka pengimbang ini, maka ia adalah rugi atas pelupusan. Sekiranya di sebelah kredit, ia adalah rugi atas pelupusan. Okey, boleh. Cikgu tunjuk satu lagi contoh. Sekarang cikgu padam. Okey. Cikgu ubah soalan. Okey, cikgu ubah soalan. Nak bagi awak nampak sebenarnya bagaimana untung ataupun rugi itu kita boleh kira. Okey, cikgu ubah soalan. Di mana 10,000 susut nilai terkumpul, cikgu letak 6,000. Ni contoh sahaja. Okey. Dan bank cikgu dapat jual perabot 5,000. Wow, banyak tu.
Okey, sekiranya situasi ini berlaku, pertama sekali macam biasa awak kena cari, tutup dulu akaun ni, bagi sama. Okey, sebelah mana yang paling besar? Sebelah kredit lah pula kan. Situasi kedua ni sebelah kredit pula. Jadi berapa yang paling besar ni? 11,000. Okey, yang paling besar kita akan samakan di kedua-dua belah. Okey, sebelah mana yang tidak mencukupi? Sebelah debit. Berapa? 1,000. Jadi, sekiranya angka pengimbang di sebelah debit, ia adalah untung atas pelupusan. Beginilah cara kita nak mencari untung ke rugi atas pelupusan ini. Okey, boleh nampak setakat ni bagaimana nak cari untung ataupun rugi. Okey, video kali ini cikgu nak tunjuk bagaimana nak kira untung ataupun rugi atas pelupusan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang soalan dia begini. Ada soalan yang mengkehendaki awak untuk menyediakan 4 akaun, iaitu akaun aset bukan semasa, akaun susut nilai terkumpul, akaun bank ataupun akaun tunai ataupun buku tunai ataupun sekiranya kita jual secara kredit, akaun belum bayar. Dan satu lagi adalah akaun pelupusan. Okey, ia akan suruh awak menyediakan keempat-empat akaun ini. Ada juga soalan mengkehendaki awak untuk menyediakan akaun pelupusan saja. Dan ada juga soalan suruh awak menghitung sahaja pelupusan. Sekiranya awak faham bagaimana akaun pelupusan ini boleh mencari untung ataupun rugi, cikgu rasa awak dah boleh mahir dalam menghitung. Menghitung maksudnya awak tak perlu tunjuk akaun, awak hanya kira je. Bila awak nampak cara akaun pelupusan bagaimana nak cari untung ataupun rugi, awak tak ada masalah untuk menjawab soalan sekiranya ia suruh menghitung. Okey, boleh tak setakat ni berkaitan dengan akaun pelupusan? Okey, cikgu tunjuk lagi bagaimana ia boleh masuk dalam akaun untung rugi. Sekarang cikgu padam. Okey, cikgu nak bagi ada ruang sikit untuk cikgu conteng ni. Cikgu padam besar sangat akaun pelupusan ni. Okey, cikgu padam dulu. Okey, syok kan tengok cikgu padam? Kan? Okey, kita pergi kepada cikgu buat kecil sikit. Cikgu nak tunjuk bagaimana ia boleh masuk dalam akaun untung rugi. Okey, cikgu buat kecil je lah supaya awak nampak. Awak dah faham kot sikit-sikit. Cikgu tulis kat sini akaun pelupusan. Okey, contoh cikgu berikan kepada awak tadi rugi di sini kan? Betul tak? Rugi atas pelupusan berada di sebelah kredit. Contoh cikgu letak 600. Okey. Okey, selepas awak dapat rugi ataupun untung atas pelupusan, okey, selepas awak dah dapat rugi atas pelupusan ini, awak kena sediakan akaun. Dia macam ni, bila awak dah sebut nama dia, ni, maka dia akan wujud sebagai akaun. Macam tu, itulah catatan bergu. Okey, cikgu tulis kat sini akaun rugi atas pelupusan. Okey? Ia berada dalam akaun pelupusan, ia berada di sebelah kredit. Bila kita masuk dalam akaun rugi atas pelupusan, ia akan berada di sebelah debit. Catatan bergu. Catatan bergu mesti ada dalam setiap rekod kita. Kita nak tulis apa ni butiran? Dari mana ni 600 ni? Daripada akaun pelupusan. Daripada akaun pelupusan lah. Jangan pula awak tulis rugi atas pelupusan sebab ia memang berada dalam akaun rugi atas pelupusan. Boleh? Okey, setakat ni. Lagi, cikgu tunjuk lagi. Ada lagi akaun. Okey, akaun rugi atas pelupusan ni kita tak boleh berhenti setakat ini saja. Kita kena teruskan. Di mana kita kena tutup dia. Tutup cikgu. Okey. 600 sama kan? Kita nak tulis apa? Rugi atas pelupusan kita akan masukkan dalam akaun untung
rugi. Kenapa kita tak tulis baki HB, baki BB? Sebab rugi atas 10% ni adalah akaun nominal. Akaun nominal ada dua, belanja, hasil. Dalam pelarasan, akaun nominal dalam pelarasan ni belanja dan hasil. Jadi akaun nominal ni kita kena tutup dengan perkataan akaun untung rugi. Tak perlu awak tutup dengan perkataan HBBB. Okey, untuk ini awak boleh rujuk balik bab 7. Kalau tak salah cikgu, di akhir bab 7 tu ada berkaitan cara penutupan akaun untung rugi dan cara kita nak tutup akaun dalam penyata kedudukan kewangan. Awak boleh rujuk balik. Okey, so kita akan tulis butiran akaun untung rugi. Okey, bila awak dah tulis perkataan akaun untung rugi, maka akaun untung rugi ni akan wujudlah. Akaun untung rugi dia akan penuh bagi tahun berakhir. Okey, jadi ia berada di sebelah kredit. Bila kita masuk, ia akan berada di sebelah debit. Akaun untung rugi ia terbahagi kepada dua. Cikgu padam dulu. Apa dua tu? Apa yang dua tu? Ingat lagi tak? Satu adalah belanja. Satu lagi adalah hasil. Okey, untuk yang ni kita akan masuk di sebelah debit. Sebab di sini kredit, kita masuk dia di sebelah debit. Nak tulis apa? Kita tulis sebagai rugi atas pelupusan. Betul lah, rugi atas pelupusan adalah belanja. Okey, boleh. Okey, sekarang cikgu padam. Cikgu nak tunjuk satu lagi adalah untung atas pelupusan. Okey, cikgu nak tunjuk sekarang untung atas pelupusan. Okey, sekali lagi adalah akaun pelupusan. Untung berada di mana? Untung berada di sini. Ini ringkasan sahaja. Cikgu nak tunjuk kepada awak pelupusan. Okey, contoh untung atas pelupusan kita dapat 1000. Okey, contoh ni contoh. Jadi, setelah awak dapat untung atas pelupusan, jangan lupa kita akan masuk dalam akaun untung atas pelupusan. Di sini dia berada di sebelah debit. Bila kita masuk, kita akan masukkan di sebelah kredit. Dari mana? Daripada akaun pelupusan. Okey. Kemudian kita tutup untung atas pelupusan ni dengan perkataan apa tadi? Akaun untung rugi. Okey. Bila awak dah sebut nama akaun untung rugi, maka ia wujud akaun untung rugi bagi tahun berakhir. Boleh macam tu. Okey, cikgu tulis sekali lagi pada awak supaya awak tak lupa. Di sebelah debit adalah belanja. Kalau boleh tulislah tajuk seperti ini. Memang cikgu galakkan anak murid cikgu tulis tajuk seperti ini supaya tak lupa. Belanja di sebelah mana, hasil di sebelah mana. Okey, akaun untung rugi ni dia berada di sebelah debit. Bila ia masuk dalam akaun untung rugi yang betul, ia akan berada di sebelah kredit. Butiran dia apa? Dari mana? Daripada akaun. Jangan tulis akaun, kita tulis untung atas pelupusan. Betul lah, untung atas pelupusan adalah kategori hasil. Yeay, kita dah dapat. Sebab itulah bila awak dah faham sesuatu teknik merekod ni, awak dah boleh buat imajinasi dalam minda awak. Okay? Kalau contohnya soalan tu objektif, soalan tu suruh menghitung, awak dah boleh cepat sebab awak dah boleh nampak bagaimana ia dikira, bagaimana ia dimasukkan dalam akaun untung rugi. Dia automatik kita boleh nampak dalam minda kita. Betul, cikgu boleh nampak. Masa cikgu belajar dulu memang cikgu boleh nampak. Okey, setakat ni boleh? Cikgu dah jelaskan kepada awak bagaimana nak cari untung ataupun rugi atas pelupusan. Cikgu harap dapat membantu awak sedikit sebanyak berkaitan dengan akaun pelupusan ini. Okey?